السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita melaksanakan kewajipan kita solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan insya-Allah sementara kita menunggu solat fardu isya ni, kita sambung semula pengajian tadabbur Al-Quran kita yang bertanggung disebabkan MCO ataupun PKP. Jadi kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. Sambung ayat yang lepas, masih dalam awal-awal surah Al-Baqarah. Malam ini insya-Allah ayat yang ke-34 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna, dan tatkala kami mengatakan. So kami ni siapa kami? So kami ni Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala itu kan satu. Kenapa guna kami? Tapi banyak orang yang tanya. Jadi ulama memberikan beberapa jawapan. Yang pertama, memang kebiasaan orang Arab penggunaan kami itu satu penghormatan, satu lafaz yang menunjukkan penghormatan. Dan kalau aku tu ni macam asal sikit kan. Tetapi kalau kita perhatikan Allah Ta'ala ni, kalau bab-bab ketuhanan, pengakuan diri Tuhan, Allah guna aku. Allah guna aku. Kalau bab-bab penciptaan, bab-bab yang berkaitan dengan makhluk ni, Allah guna kami. Innani anallah, la ilaha illa ana. Itu Allah guna aku. Itu memang nak beritahu betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah. Innani anallah, sesungguhnya akulah Allah. Kalau tak kena sesungguhnya kamilah Allah, itu tak sesuai. Sebab tu memang Allah akan gunakan akulah, tak usah saya. Sedap kan? Sesungguhnya saya lah Allah, tidak Tuhan selain saya. Tak sedap pula kan? Akulah Allah, itu dengan kemegahan kan? Sebab Allah memang bersifat kibriya. Itu Allah kan, itu berhak dia. Tapi kalau kaitannya dengan
makhluk. Contohnya inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya kami menurunkan. Jadi ulama kata yang pertama satu lafaz penghormatan atau kemuliaan. Yang kedua ulama mengatakan kerana Allah Ta'ala memasukkan sekali para malaikat. Jadi contohnya kami turunkan hujan, kami turunkan Al-Quran. Sebenarnya malaikat kan yang diperintahkan. Seolah macam menyebut sekali dengan malaikat sekali. Menyebut dengan malaikat sekali seolah kami ini Allah yang mengarahkan, malaikat yang berhubungan. Kemudian yang ketiga, jawapan yang ketiga kata para ulama, Allah sebut kami mewakili zat, sifat dan af'al perbuatan. So zat, sifat, af'al itu dah tiga kan kami. Itu antara jawapan yang diberikan oleh ulama dan aku sebutlah kami. Jadi di sini wa idqulna, ketika kami katakan, ini yang permasalahan yang paling besar sekarang, yang menjadi polemik di kalangan para ulama akidah. Jadi di dalam mengatakan, jadi adakah di sini Allah sendiri yang berkata-kata maksud keluar suara daripada zat Allah? Alhamdulillah, itu memang dia kata itu kalau sunnah ulama itu tak mungkin. Jadi di sini berkemungkinan satu pendapat kata Allah mewakilkan kepada malaikat lain. Mewakilkan kepada malaikat. Contohnya satu orang itu saya minta majlis. So dia yang cakap tu wakil lah. Tapi tuanku dia isbahkan kepada Sultan Selangor. Seolah macam Sultan Selangor yang cakap, tapi dia cakap. Itu ada satu pendapat itu. Dan ada yang mengatakan bahawa ini satu penceritaan. Satu penceritaan yang Allah nisbahkan kepada asal. Memang dia lah yang memerintahkan segala-galanya. Walaupun nanti yang memerintahkannya itu wakil. Macam-macam. Cuma kita tidak boleh beriktikad Allah bercakap macam kita cakap. Itu tak boleh. Sebab Allah kata laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Jadi Allah ni tak sama dengan segala makhluk dia. Sebab Allah Taala keluar suara daripada zat dia, itu dah jadi satu kudus, yang hawadis, yang menyalahi sifat qadim Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala ni zat yang qadim, tak mungkin berlaku perkara yang baru yang kudus pada zat itu. Itu di bahasa akidah, dalam bahasa akidah ni. Lil malaikati, kepada para malaikat. Ketika kami kata atau kami perintahkan kepada malaikat, usjudu, sujudlah kamu semua di Adam, kepada Nabi Adam. Fasajadu, maka semua malaikat pun sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan ataupun ingkar atau enggan. Wastakbara, dan dia merasa dia besar, dia merasa besar diri. Wakana, dan adanya iblis itu minal kafirin, daripada golongan yang kafir. So, persoalan yang timbul di sini, kalau kita baca pun dia pun secara literal lah. Ketika kami berfirman ataupun memerintahkan kepada malaikat sujudlah, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Seolah-olah iblis ni malaikat. Seolah-olah iblis ni malaikat. Allah kata kami perintahkan malaikat itu sujud kepada Adam, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Jadi iblis ni malaikat.
So ada dua pendapat. Ada yang kata ya asalnya iblis sendiri daripada kalangan malaikat. Ada yang mengatakan pendapat begitu. Ada yang kata tak. Sebab ada ayat Quran nanti kana minal jin. Dan surah yang lain Allah sebut kana minal jin. Iblis ini daripada kalangan jin. So dia bukan daripada kalangan malaikat. So ada khilaf di situ. Di kalangan para ulama. Di kalangan para sahabat pun dari Ibnu Abbas pun ada khilaf dalam masalah. Itu satu soalan kita akan baca insya-Allah. Kemudian di sini dia kata sebab apa dia tak nak sujud itu sebab start buat istighfar. Dia merasa dia besarlah. Ini orang baru diciptakan. Aku dah 1000 tahun dah. Tidak ada tempat di alam semesta ni yang tidak pernah disujud oleh iblis. Bahkan dia pernah menjadi guru kepada para malaikat. Itu ada antara jawapan ulama dia sebab dia pernah menjadi guru kepada malaikat. Maka dia seolah-olah dianggap di kalangan malaikat. Dan dia pun tak ingkar. Bila dalam ayat yang Allah kata ma mana'ta an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apa yang menyebabkan kau tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS? Dia tak kata aku bukan malaikat ya Allah, kau kan perintahkan malaikat. Aku bukan malaikat. Sudah, tadi kau tak perintahkan aku pun kau perintah malaikat je. Dia tak jawab tu. Dia kata apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar. Kau ciptakan aku ya Allah dengan api daripada api. Wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan Adam tu daripada tanah. Tanah apa gelas. Jadi dia tak ingkar, dia tak kata ya Allah kau bukan perintah malaikat ke? Kau tak suruh aku iblis, aku bukan malaikat. So, kau perintahkan malaikat. Sebab tu lah betul juga. Dia tak jawab dia tu. Jadi dia seolah-olah dia mengaku dia pun daripada kalangan malaikat. Dia faham perintah itu memang untuk diri juga. Kat situ yang berlaku khilaf dengan ulama, adakah iblis di kalangan malaikat. Sebab Allah tak sebut pun kan. Qulna lil malaikati wal iblis. Ketika kami perintahkan kepada malaikat dan iblis sujud, maka semua malaikat sujud kecuali iblis. Tak kata begitu. Allah kata kami perintah malaikat. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis pula tak kata saya bukan malaikat. Dia tak disuruh pun. Sebab dia mengaku macam dia pun malaikat. Itu persoalan dia. Persoalan. Kita tengok apa kata ulama. Kaitan ayat dengan ayat sebelumnya. Ini satu lagi bentuk penghormatan Allah Subhanahu Wa Taala kepada datuk kita iaitu Nabi Adam AS, iaitu bapa sekalian manusia. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat supaya sujud kepadanya. Sebelum ini Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan Nabi Adam AS menjadi khalifah di bumi. Mengajarnya nama-nama benda, nama-nama jenis dan juga keupayaan berbahasa. Ini menunjukkan satu penghormatan kepada manusia dengan cara memuliakan bapanya atau asal-usul kejadiannya. Ayat sebelum ini kan maknanya Allah Ta'ala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadikan khalifah di muka bumi. Itu malaikat pun kata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Adakah kau nak ciptakan makhluk yang akan membuat kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahulah apa yang kau buat. Allah kata. Betul Allah ajarkan Nabi Adam sebenarnya ilmu lah. Wa'allama Adama asma'a kullah. Allah ajar Nabi Adam semua nama-nama yang mewakili segala perkara lah. Supaya dia kena ada ilmu lah nak hidup di bumi ni. Kalau tak ada ilmu, tak tahu nama benda pun tak tahu banyak. Kemudian last sekali sungguh-sungguh sujud. Satu lagi penghormatan, banyak-banyak kelebihan. Jadikan khalifah di muka bumi, diberi ilmu, kemudian disuruh malaikat sujud. So, menunjukkan kemuliaan manusia itulah. Manusia maknanya jenis ataupun naum manusia itu memang dia satu makhluk yang paling mulia berbanding dengan
makhluk-makhluk yang lain lah, secara umum, secara jenis. Tetapi nanti ada juga manusia yang lebih hina daripada binatang pun ada kan. Ulaika kal an'am bal hum adall. Surah yang Al-A'raf kata mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Itu pun ada juga. Itu melihat kepada individu manusia, bukan manusia secara keseluruhan. Manusia secara keseluruhan adalah sebaik-baik kejadian, ahsanut taqwim kan, sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian. Tapi dilihat kepada individunya, afradnya, ada yang akan mulia dan tidak ada yang lebih mulia lah daripada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi-Nabi ulul azmi, rasul-rasul yang lain, Nabi-Nabi, kemudian sahabat, Nabi, dan seterusnya. Itu melihat kepada individu, itu nanti berbeza. Secara umum manusia ini memang makhluk yang terbaik, yang paling mulia berbanding dengan makhluk lain. Walaupun ada khilaf sebenarnya antara malaikat dengan manusia itu dalam kitab akidah dibahaskan. Adakah malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu lebih mulia daripada manusia biasa? Itu dibahas juga. Ada detailnya, perinciannya dalam kitab akidah. Disusul paling mulia Nabi Muhammad SAW. Lepas Nabi Muhammad, Nabi-Nabi ulul azmi. Lepas itu rasul-rasul ulul azmi, kemudian rasul-rasul yang lain, kemudian Nabi. Kemudian malaikat yang 10. Ada yang kata 4, ada yang kata yang 10 lebih mulia lagi daripada yang bukan manusia, bukan Nabi, bukan rasul. Lepas malaikat 10 tu baru Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, sahabat-sahabat ni yang dijamin syurga 10 orang. Lepas tu sahabat-sahabat yang lain. Lepas tu malaikat-malaikat yang lain. Lepas tu manusia-manusia yang biasa. Adalah ulama susun dia punya yang nomor satu yang lebih mulia. Itu dalam kitab akidah. Walaupun tidak ada dalil yang jelas membandingkan antara kelebihan manusia dan malaikat secara terperinci. Ada setengah ulama seperti mazhab Maturidi dia buat susunan. Kalau mazhab Asy'ariyah mengatakan tak perlu dibahas secara detail. Pasal tak ada dalil. Tak ada dalil. Maksudnya kalau nak membandingkan antara manusia itu kita tahu kan. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa di kalangan kamu. Nak bandingkan manusia dengan malaikat apa ya? Pasal apa tak sama. Macam mana nak bandingkan malaikat tak ada nafsu, malaikat tak kahwin, tak ada anak, tak makan, tak minum, tak tidur, tak mengantuk, tak letih. Nak bandingkan dengan manusia yang ada nafsu, syahwat, makan, minum, tidur, kerja dan sebagainya. So, tak kena kalau buat perbandingan tu. Dan tentulah malaikat, kena jenis malaikat Jibril. Siapa boleh lawan malaikat Jibril kan bulan ikut kan. Ada malaikat yang di arasy tu zikir, ada malaikat yang diam, ada malaikat yang rukuk je, ada malaikat yang sujud je. Semenjak diciptakan sampai sekarang sujud je. Itu nak lawan dengan kita. Memang dia benar. Memang dah diciptakan macam tu. So mazhab Asy'ariyah kata tak perlu nak dibanding-bandingkan antara malaikat dengan manusia. Kalau di sini kan jelas semua dah sujudkan Nabi Adam. Semua dia kata itu Nabi Adam, atau Nabi mulia. Tapi kalau yang bukan Nabi Adam, misalnya orang kafir misalnya, Fir'aun, takkan Fir'aun lagi mulia daripada malaikat? Kat situ timbul dia punya. Walaupun Fir'aun itu manusia kan, tapi takkan dia lagi mulia daripada malaikat? Sebabkan manusia di sebaik-baik kejadian, Fir'aun lagi mulia daripada malaikat. Itu semua orang kafir mulia saja. Tak, semua orang Islam, manusia yang Islam yang beriman, dia lebih mulia daripada malaikat. Dia Islam tak semayang, buat dosa, takkan dia lagi mulia daripada malaikat pun. Sebab itulah timbulnya ada ulama menyusul. Iman yang bertakwa, yang tak buat dosa, dia lagi mulia daripada malaikat-malaikat biasa. Kalau iman yang berdosa, manusia yang berdosa boleh di bawah sikit daripada malaikat-malaikat yang biasa. Ada ulama susul lah, waktu dalam akidah panjang dibahas. Tafsir dan ulasan. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingatkan kepada kaummu ketika kami, yakni Allah Ta'ala, memerintahkan para malaikat yang suci, sujudlah kalian kepada
Adam alaihissalam sebagai tanda penghargaan dan penghormatan, dan bukannya sujud penyembahan atau pengabdian serta mempertuhankan seperti yang dilakukan orang kafir terhadap berhala-berhala mereka. Walaupun di sini digunakan lafaz sujud, fasajadu, usjudu fasajadu, bukan sujud macam kita sembahyang. Ini dipanggil sujud inhina. Inhina itu tunduk hormat. Allah Ta'ala alam, saya tak tahu lah macam mana. Masa itu saya tak ada lagi. Lebih kurang lah, lebih kurang masa macam rumah juga ambil di tak ada sujud letak apa, dahi 7 anggota sujud tu, itu sujud penyembahan, itu hanya boleh kepada Allah sahaja. Ini maksud sujud ni malaikat Nabi Adam ni bukan macam sujud kita itu tak boleh. Itu sujud penghambaan, pengabdian yang mempertuhankan itu tak. Dia hanya tunduk hormat, inhina sebagainya. Tak tahu lah. Tentulah kalau tak tahu malaikat berupa macam mana itu tak tahu kan. Lebih kurang kalau lah malaikat berupa macam ni, tentulah dia juga tu. Itu saja. Bukan sujud macam ni. Bukan. Walaupun perkataan dia sujud. Para malaikat semuanya sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam kecuali Iblis. Iblis enggan sujud kepada Nabi Adam dan merasa bongkak sambil berkata, bagaimana mungkin aku sujud kepadanya padahal aku lebih mulia daripadanya. Engkau Allah cipta diriku daripada api, manakala engkau cipta Adam daripada tanah. Keangkuhan, kesombongan, perasaan meninggi diri dan tipu daya iblis ini menyebabkan termasuk dalam golongan kafir. Oleh itu iblis layak mendapat laknat Allah sehingga ke hari kiamat kerana menderhakai perintah Allah dan keengganannya sujud menghormati Nabi Adam alaihissalam. Jadi memang yang satu sudut kita tengok orang yang dah lama ribu-ribu tahun beribadat, ada pangkat di sisi Allah, ada kedudukan lah. Kalau dah jadi guru malaikat tu, apa lagi nak cakap apa lagi. Tapi dia silap satu. Dia memandang kepada apa yang diperintahkan. Dia tak memandang kepada siapa yang memerintahkan. Ada silap kat situ dia. Dia memandang kepada apa yang diperintahkan, iaitu sujud kepada orang baru yang membuat kegertakan. Dia tak pandang siapa yang suruh. Kalau dia pandang siapa yang suruh, betul. Ya, walaupun suruh sujud dekat orang baru buat bertanah, yang suruhnya apa? Suruhnya Allah. Allah yang suruh. Kalau dia pandang kepada yang menyuruh, kan? Isi sujud dia tak kira suruh buat apa pun. Allah yang suruh, bukan malaikat suruh. Bukan malaikat kata, baik boleh sujudlah. Ini Allah sendiri yang suruh. Kalau Allah dah suruh, kau hebat macam mana pun, Allah dah suruh. Kalau yang di Pertuan Agong yang suruh, kita pangkat besar macam mana pun, jangan ikutlah. Sebab ada lebih tinggi beragong kan, kalau masih betul Malaysia. Agong katalah Agong suruh tunduk Perdana Menteri, contoh saja. Bahaya ni lagi kan orang kat kes waktu dia kata Agong suruh Perdana Menteri duduk dekat sampai lah yang biasa. Tapi dia kena Agong yang suruh dia Perdana Menteri macam mana sekalipun dia kena ikut. Contohlah ni kan, jangan tengok dia orang mesti Perdana Menteri usah nak sujud tunduk kat ni pula. Aku Agong lah, aku suruh. Ini Allah, raja segala raja. Kau hebat macam mana pun, kau guru malaikat ke, kau tak ada tempat di alam semesta yang kau tak pernah sujud, semuanya kau sujud, kau ibadah. Tetapi yang suruh aku Allah Tuhan kau, aku ciptakan kau kena sujud. Kau jangan tengoklah siapa yang bersujud tu, kau tengok siapa yang suruh. Tapi dia gagal lah, kat situ dia gagal. Kalau kita apa pun, kita tengok siapa yang suruh mana. Kadang-kadang Allah suruh kita buat satu perintah, kita rasa macam benda ni payah nak buat kecil, macam kita rasa tak kena, tak sesuai. Tengok semua tu memang payah nak buat.
Kita tengok siapa yang suruh kita buat. Kalau dia tak ciptakan kita, kita wujud pun tidak. Kita wujud pun tidak, rasa hidup pun tak rasa. Makan, minum, apa semua yang kita rasa sekarang ni, kalau Allah tak ciptakan kita, kita tak merasa langsung. Segala nikmat, kelazatan, kemewahan yang kita rasa kat dunia ni, kalau dia tak ciptakan kita, kita tak akan dapat langsung. Sebab apa yang dia suruh, kita kena ikut. Pandang apa yang dia, pandang kepada dia, lihat kepada dia. Jangan lihat apa yang dia suruh, dia tak jadi macam iblis. Kemudian dikata di sini dia kafir. Kafir. So iblis kafir, walaupun iblis kafir tetapi dia mengaku Allah. Dia tak sama dengan macam orang kafir dekat dunia. Ada setengah manusia yang kafir yang tidak percaya Tuhan. Kafir ni ada macam-macam jenis. Satu kafir yang memang tidak percaya langsung kepada Tuhan. Iblis bukan. Iblis tak masuk dalam bab kafir yang dia tahu, dia dah dialog dengan Allah Ta'ala, dia tak mungkin iblis menafikan Allah itu sebagai Tuhan, dia tak mungkin. Dari sudut tu, maknanya ada manusia yang lebih tua daripada iblis. Kenapa langsung tak iktiraf Tuhan? Iblis dia lah Allah Ta'ala Tuhan. Cuma dia ingkar saja. Dia boleh ulama kata kategori dia kafir ingkar. Kafir ingkar. Iblis ni kafir ingkar. Dia tak mau sujud kepada Nabi Adam kerana itu perintah. Dan yang kedua ada kafir syirik. Kafir yang kategori syirik. Maksudnya menganggap ada Tuhan selain Allah. Nabi Isa, Allah, Nabi Uzair, Allah, berhala itu pun Tuhan juga. Ini kafir syirik. Iblis tak syirik. Iblis dia tak menduakan Allah. Dia tahu Allah satu dia tahu Allah. Sebab itu dalam surah Al-Hasyr, kalau tak silap saya, tak ingat ayat dia akan, ayat itu menceritakan iblis akan menggoda manusia sehingga manusia itu kafir. Falamma kafara qala ana bari'un minhu. Dan tak kala manusia itu kafir, iblis kata, okey, aku tak campur, aku kembali. Inni akhafu Allah Rabbul Alamin. Aku takut kepada Allah Tuhan sinar alam. Nanti dia akan kata dekat akhirat nanti, orang kata iblis, kau hasad aku jadi kafir, kau sebut aku sebut, aku bagi tahu je. Aku tak tarik tangan kau pergi buat maksiat. Aku tak tarik kau tangan pergi murtad. Aku tak tolak kau, paksa kau pergi kafir, pergi jadi masuk Islam ke, murtad ke, buat dosa ke. Aku bisik-bisik je, kau yang buat sendiri. Ya, kata tak apa, siapa suruh kau ikut? Dan surah Al-Hasyr tu cerita. Falamma kafara qala inni bari'un minhu inni akhafu Allah Rabbul Alamin. Kalau manusia tu kafir, dia kata okey aku tak campur, tapi aku takut Allah Ta'ala. Dia takut Allah Ta'ala. Iblis. Tapi manusia tak takut Allah pun dia. Kemudian ada kafir dipanggil kafir nifaq. Kafir nifaq itu orang munafik lah. Maknanya zahirnya mulutnya beriman, semayang beriman, belakang Nabi, tapi dalam hati tak beriman, dipanggil kufur nifaq. Dengan cerita dia lah, Allah Ta'ala alam betul tak betul, sahih tak sahih, ni cerita saja. Yang tanya dalil, yang tanya dalil. Katanya Iblis pernah datang kepada Fir'aun. Iblis pernah datang kepada Fir'aun. Dia kata, wahai Fir'aun, sejahat-jahat aku ni Iblis, jahat lagi kau, aku pun tak mampu Tuhan. Sebab dia tahu Allah Ta'ala tu Tuhan. Dia tahu Iblis tahu kau pun mampu Tuhan lagi, asyik aku. Dan kita juga tak pasti sahih ke tidak. Zaman Nabi Musa AS. Nabi Musa ni kalimullah. Kalimullah dia boleh berbicara direct dengan Allah Ta'ala. So Iblis datang kepada Nabi Musa. Iblis kata, wahai Musa, kau selalu kan kau boleh berbicara dengan Allah Ta'ala. Cuma tanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, macam mana cara aku nak bertaubat kalau aku nak bertaubat? Kata Iblis. Musa, baik, aku akan tanya Allah Ta'ala. Kemudian bila Nabi Musa tanya kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala beritahu
Bagi tahu dekat Iblis, boleh. Kau pergi sujud dekat kubur Nabi Adam. Kau pergi sujud dekat kubur Nabi Adam. Nabi Musa pun dia bertemu Iblis datang, dia beritahu lah. Apa yang Allah beritahu? Allah kata boleh kau nak bertawabat, tapi dengan syarat kau kena pergi sujud dekat kubur Nabi Adam. Dia dengar dia nak beritahu. No, sorry. Dia hidup pun aku tak mau sujud, ini kita mati terus sujud. Tak. Allah mahu cerita dia tu betul tak pasti jangan tanya sanad lah, nanti kan ustaz sanad lah harus apa jadi. Dengar cerita saja, wallahu a'lam. Dan dengan satu lagi cerita, katanya di akhir nanti dekat-dekat dah kiamat apa dah. Dah kiamat nanti bila tiupan sangkakala ditiup, maka dia berperingkat-peringkat lah. Manusia mati kan, binatang mati, bumi hancur. Ketika itu Iblis mengelabah lah. Dia dah tahu dah sampai masa dia pun akan mati. Masa tu kelang kabut dia cari kubur Nabi Adam. Masa tu baru dia kelang kabut cari kubur Nabi Adam. Tapi ketika dalam keadaan kiamat tu memang tak dapat cari dah. Dan dikatakanlah, diceritakan kata dia akhirnya dia cari, dia jumpa juga sebab bumi kan tengah hancur tu, nak cari kat mana kubur masa tu tengah kelang kabut tengah planet pelaga matahari kiamat. Akhirnya dia nampak ketika sebelum sempat dia nak pergi kubur Nabi Adam, Israel lagi kubur Nabi Adam. Nak pergi mana? Bola ni yang nak sudut kan kat rumah Nabi Adam, tak apa tu kan. Oh, dia rentak kan nyawa Iblis menjerit dengan jeritan yang kalaulah ada manusia dan binatang hidup lagi, semua mati kerana jeritan Iblis. Terlalu kuat dan ngeri. Kata inilah cerita dia, wallahu a'lam. Kisah Iblis. Kisah-kisah Israeliat dipanggil. Kisah-kisah Israeliat ni Nabi kata hadisu an Bani Israel wala haraj. Ceritakanlah daripada kisah-kisah Israel ni, tapi tak apalah, la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu. Jangan dustakan dan jangan benarkan. Jangan dustakan dan jangan benarkan. Ceritalah. Itu tentang Iblis. Kisah ini menggambarkan dengan jelas bahawa Adam dan keturunannya tidak sepatutnya menderhaka perintah Allah. Mereka wajib menyembah dan beribadah kepada Allah semata-mata tanpa berlengah-lengah atau mencuai. Lebih-lebih lagi kerana Allah Ta'ala telah memuliakan anak Adam dan firman-Nya, walaqad karramna bani Adam. Maksudnya dengan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Al-Isra ayat 70. Jadi disebabkan Allah Ta'ala memuliakan Nabi Adam AS sampai suruh malaikat sujud, sepatutnya kita rasa tak sepatutlah kita ni melanggar perintah-perintah Allah, lalai dalam melaksanakan kewajipan kita terhadap sepatutnya. Sebab Allah dah muliakan jenis kita iaitu manusia, bagi macam-macam nikmat. Mana suruh malaikat sujud kepada nenek moyang kita lah, Nabi Adam AS. Tak sepatutlah kita balas benda itu dengan maksiat, dengan tidak mengikuti perintah Allah, tak sepatutnya. Bahkan kepada kita Allah Ta'ala firman walaqad karramna bani Adam, iaitu kan dia dah lah, itu Nabi Adam dia yang bersujud, nenek moyang kita bukan kita. Tapi ini ada yang Allah kata walaqad karramna bani Adam, sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia semua. Ada nas Quran surah Al-Isra, Allah kata kami muliakan bani Adam, maksudnya anak-anak cucu dia lah, semua manusia lah, semuanya anak Adam. Selain daripada itu juga kerana Allah Ta'ala telah menjadikan Adam AS sebagai khalifah dan mengajarnya perkara-perkara yang tidak diketahui olehnya. Allah SWT berfirman, bermaksud Allah pun mengajar Adam semua nama-nama benda. Wa'allama Adam asma'ullaha. Al-Baqarah ayat 31 yang sebelum ini. Jadi Allah Ta'ala beri ilmu kepada Nabi Adam AS. Imam Ghazali radhiyallahu dalam kitab dia Ihya, dia kata bila Allah Ta'ala ajarkan segala ilmu kepada Nabi Adam, maka ilmu itu dia turun-temurun kepada anak cucu. Cuma apa yang manusia perlu buat, dia perlu menggali ilmu.
Dah ada dah dalam setiap anak Adam tu ada potensi untuk mengetahui ilmu yang Allah Ta'ala ajarkan kepada Nabi Adam tu ada pada semua anak Adam. Dia kata Imam Ghazali. Cuma dia perlu korek. Dia perlu korek ilmu tu, maknanya dia perlu bersihkan hati dia dengan perbuatan dia, dengan amalan dia membersihkan hati tu. Maka satu demi satu ilmu tu akan keluar. Kata Imam Ghazali lah. Ini bila dah datuk kita Nabi Adam dapat ilmu semua, maka keturunan kan semua daripada keturunan Nabi Adam, ayat mani semua kan jadi. Jadi kata Imam Ghazali, sudah ada potensi ilmu tu, dah ada dah. Semua manusia berpotensi untuk jadi pandai, jadi alim lah. Cuma dia perlu usaha untuk korek benda tu keluar dari hati dia dengan cara belajar, cara apa ni, membersihkan hati dia dan sebagainya. Nanti insya-Allah ilmu tu sendiri akan keluar, tambah. Kata Nabi, kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Imam At-Tabari berpendapat bahawa dengan kisah iblis ini Allah Subhanahu Wa Taala menemplak anak Adam yang mengamalkan sikap seperti iblis. Mereka terdiri daripada orang Yahudi yang ingkar dan kufur kepada Nabi Muhammad SAW. Padahal mereka dan juga datuk mereka sendiri sedar dan mengetahui tentang kenabian baginda, serta mereka dan datuk mereka telah mendapat banyak nikmat yang berterusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya golongan malaikat dan syaitan ini adalah makhluk serba roh yang mempunyai hubungan tertentu dengan manusia. Tetapi kita tidak mengetahui hakikatnya. Namun kita wajib percaya dengan apa jua yang disampaikan kepada kita mengenainya tanpa mempersoalkan sebagaimana status dan kesudahannya. So tadi dia kata Imam At-Tabari dalam tafsir dia Jami'ul Bayan tu, dia kata seolah-olah kisah ini, iblis ni Allah Ta'ala menempelak anak Adam yang mengamalkan sikap seperti iblis. Allah perintahkan iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis nak. Dan maknanya Allah perintahkan orang Yahudi dan Nasrani ikut Nabi Muhammad, tak nak. Sebenarnya nasib mereka sama lah seperti nasib iblis lah. Sebab apa? Bukan kerana apa, walaupun mereka tidak mahu, tak mengiktiraf Nabi Muhammad SAW sebab datang daripada Bani Ismail. Itu dia. Masalahnya itu. Dia orang ni sanggup tinggalkan Baitul Maqdis, Palestin, datang ke Yathrib. Masa tu kan nama Madinah Yathrib. Sebab dalam kitab dia dah beritahu dah akan datang Nabi akhir zaman bernama Muhammad SAW, akan menyebarkan agama yang terakhir, menutup Nabi di Yathrib di Madinah. Madinah pergi tinggalkan Madinah masa tu tempat yang sumber penyakit, tak ada apa pun, sanggup tinggal, tak menunggu ni. Bila lahir anak yang lelaki, mereka akan namakan Abdullah, dan anak perempuan lahirkan nama Aminah. Kawinkan Abdullah dan Aminah supaya lahirnya Muhammad. Tak juga jadi. Nah, sekali keluar di Mekah dari keturunan Bani Ismail. So, semua Nabi-Nabi baik anak ini daripada, untuk orang Yahudi ini daripada Bani Ishaq. Anak Nabi Ibrahim kan, anak Ibrahim Nabi Ishaq dengan Nabi Ismail. Daripada Nabi Ishaq ni keluarkan Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, keluar semua Nabi-Nabi semua daripada Bani Israel. Israel itu anak berisrael Nabi Yaqub. Nabi Yaqub kan bapa Nabi Yusuf. So Nabi Yusuf dengan dia punya 12 adik dia, itu yang jadi 12 keturunan Yahudi itu. Abang sulung ni Yahuda. Abang sulung Nabi Yusuf tu Yahuda. Dari situ Bani Yahudi. Dan yang lain-lain lah, satu mak kan, Yusuf dengan Bunyamin, mak lain. Jadi disebabkan datangnya Nabi Muhammad bukan daripada Nabi Ishaq, bukan daripada keturunan Bani Israel, datang dari Bani Ismail, itu yang Abdul Tanah. Sebab tu dia tak nak. Sebab daripada Nabi Ismail kan terputus dari Nabi. Tak ada nanti Nabi, siapa lah Nabi Muhammad SAW, baru dia nanti Nabi, bahkan Nabi yang terakhir.
Nabi yang paling mulia terakhir bukan dari Bani Israel tapi Bani Ismail. Itu sebab yang tak nak diterima. Jadi motor itu seolah-olah dikiaskan kepada mereka. Kita berbunyilah nanti insyaAllah kita sambung lagi pada masa yang datang. Setakat dulu apa yang baik kepada Allah Ta'ala, apa baik kepada Allah, minta ampun kepada Allah, kepada semua. Mudah-mudahan kita untuk faham apa yang sampaikan dan ditambah dengan kabar subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.